Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas dalam 50 hari kita tidak bertemu, alhamdulillah pada malam ni sama-sama kita melihat dalam bab puasa pada hari Tasu'a dan juga puasa pada hari Ashura. Tasu'a berasal daripada tis'atun 9, Tasu'a. Hari Ashura daripada asyaratun 10, Ashura mana hari yang ke-10 Muharram. Tasu'a daripada tis'atun 9, iaitu 9 Muharram. Sebelum kita melihat pada hari Ashura dan juga Tasu'a dan Ashura, Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dan juga bulan ni sebagai dia ada pusingan dia. Habis pusingan matahari maka cukup setahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam setahun ini ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah taala, dalam kitab Allah taala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada bulan-bulan yang teristimewa, dipanggil bulan-bulan haram. Dan antara bulan-bulan haram tadi ada 4 bulan, 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan yang berasingan. Bulan yang berturut-turut iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Sekarang kita berada pada bulan Muharram, iaitu pada awal tahun dalam Islam. Awal tahun dalam Islam dipanggil bulan Muharram, dan berakhir dengan bulan Zulhijjah. Zulqa'dah bulan yang ke-11 dalam Islam, dan juga bulan Zulhijjah bulan yang ke-12 yang terakhir dalam Islam, dan juga yang kita berada sekarang bulan Muharram, iaitu bulan pertama dalam Islam. 3 bulan ini dipanggil bulan-bulan haram dalam Islam. Diharamkan berperang pada zaman dahulu, tak boleh berperang, kena hentikan peperangan sesegera mungkin bila masuk dalam bulan haram. Dan bulan haram ini Ibnu Abbas menyatakan digandakan pahala kebaikan yang kita laksanakan pada bulan-bulan haram. Dan 1 bulan yang berasingan dipanggil bulan Rajab. Bulan Rajab juga bulan haram, tetapi bulan ini berasingan daripada 3 bulan. 3 bulan berturut-turut, bulan 11, 12 dan bulan 1 dalam bulan-bulan Islam. Kemudian bulan Rajab. Dan dipanggil, Allah Ta'ala menjadikan hisabus syar'i, iaitu perkiraan dari sudut puasanya, hajinya, apa-apa perkiraan pun dikira melalui pusingan bulan ataupun matahari. Kita panggil bulan lah. Sebab itu pusingan sama juga pusingan haji. Pusingan kita nak lihat bila bulan haji. Sekarang ni berada dalam musim panas, dan dalam beberapa tahun yang akan datang akan tukar jadi musim sejuk pula. Jadi begitulah kitaran dalam Islam. Ada ketikanya semua mengikut perkiraan bulan ataupun matahari. Kemudian permulaan tarikh Islam pada zaman Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab mengumpulkan beberapa orang sahabat pada tanggal ke-16 ataupun 17 Hijrah. Kemudian Sayyidina Umar adakan meeting sesama sahabat Nabi. Bila kita nak start mulakan awal hijrah ni bila? Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu cenderung untuk memulakan hijrah ini pada bulan Muharram. Lianna Allah farraqa biha bainal haqqi wal batil. Dan Sayyidina Umar memulakan perkiraan hijrah ini. Satu hijrah tu bila dikira Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka disitulah bermulanya tahun hijrah.
kerana Allah Ta'ala membezakan antara hak dan batil pada tahun tersebut. Maka yang telah sepakat dengan Sayyidina Umar ini adalah pendapat Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Mereka sepakat dan mereka menyatakan kita memulakan tahun hijrah pada tahun Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan kita mulakan tahun hijrah dengan bulan Muharram. Kemudian kita lihat pensyariatan puasa sebelum daripada Islam. Ijma' sebulat suara di kalangan ulama pensyariatan puasa. Pensyariatan puasa ini pada zaman jahiliah dahulu mereka dah start puasa. Seperti mana datang dalam riwayat yang sahih daripada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura. Orang Quraisy dah start puasa dah mula puasa dah sebenarnya pada hari Asyura pada zaman jahiliah lagi. Seperti itu juga oleh orang Yahudi, seperti mana diriwayatkan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas kata qadiman Nabi al-Madinah, Nabi SAW telah tiba di Madinah al-Munawwarah. Fara'al Yahud, Nabi lihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka Nabi kata, ma hadza, apakah hari ini yang kamu berpuasa? Maka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun salihun, hari ini hari yang baik. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka iaitu Fir'aun dan juga tenteranya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa telah berpuasa. Maka Nabi SAW menyatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak untuk berpuasa berbanding kamu. Maka Nabi pun berpuasa pada hari Asyura. Nabi perintahkan sahabat-sahabat berpuasa. Lepas ni kita akan bincangkan ada beberapa tingkatan tentang puasa pada hari Asyura ini. Mengapa Nabi menyatakan ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak berbanding kamu terhadap Nabi Musa? Sebab Nabi Musa ini bila mana mengajak Bani Israel untuk mengikut dia berperang di Baitul Maqdis, mereka menyatakan apa? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kamu jelah pergi, kamu dengan Tuhan kamu je pergi berperang, kami tak nak berperang. Mereka ini adalah orang yang dekat dengan Nabi Musa, Bani Israel, tapi mereka bila sampai saat ketika mana nak disuruh berperang, mereka kata, wahai Musa, kamu pergi dengan Tuhan kamu saja. Berbeza dengan Nabi SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi, mereka bila diajak berperang, walaupun Nabi merentasi lautan, mereka akan laut. Mereka akan merentasi laut. Nabi selam, mereka akan selam. Itu perbezaan sahabat Bani Israel dengan Nabi Musa, dan juga sahabat-sahabat Nabi dengan Nabi SAW. Kerana itu Nabi menyatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak sebenarnya kalau ikutkan tentang mengikut Nabi Musa, aku lebih berhak berbanding kamu. Pensyariatan puasa ini disyariatkan pada awal tahun yang kedua hijrah, sebelum pensyariatan puasa bulan Ramadan. Disyariatkan puasa pada hari Asyura. Nabi SAW berpuasa 3 hari setiap bulan. Nabi berpuasa pada hari Asyura, maka Allah Ta'ala turun ayat Quran, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana difardukan umat sebelum daripada kamu. Umat sebelum kita dah berpuasa, cuma puasa mereka tak sama puasa kita lah. Puasa kita pada bulan Ramadan 30 hari. Puasa umat terdahulu mereka ada puasa, tetapi bilangannya tak sama, waktunya tidak sama, waktu ataupun bulannya tidak sama. Sebab itu sebahagian ulama, nanti kita akan bincangkan, ada yang menyatakan puasa hari Asyura ini adalah puasa yang wajib. Kemudian kita lihat Ibnu Rajab Al-Hambali, dia menyatakan dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, Nabi SAW mengenai dengan tingkatan puasa hari Asyura, diletakkan, disusunkan kepada 4 peringkat. Peringkat yang pertama ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi sebelum berhijrah ke Madinah.
Ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi tak suruh sahabat-sahabat berpuasa. Itu ketika mana Nabi berada di Mekah, Nabi berpuasa, Nabi puasa seorang-seorang je. Nabi tak suruh sahabat-sahabat berpuasa pada hari Ashura. Peringkat yang kedua, Nabi SAW bila dah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi melihat apa? Nabi melihat orang-orang Yahudi ini, Ahlul Kitab, mereka berpuasa dan mereka mengagungkan hari Ashura ini. Maka Nabi SAW suka apa? Suka sama ibadat Nabi dengan mereka, mengenai suatu ibadat yang tidak diperintahkan kepada Nabi. Apa-apa ibadat yang tidak diperintahkan kepada Nabi, Nabi suka ikut orang-orang Ahlul Kitab, orang Yahudi. Sebab mereka ni, orang Yahudi ni, mereka Ahlul Kitab, mereka ada sandaran. Bila mereka beramal, mereka ada sandaran sebab mereka Ahlul Kitab. Sebab itu Nabi suka sama dengan mereka. Ketika sampai di Madinah, Nabi lihat orang Yahudi berpuasa, Nabi berpuasa dan Nabi suruh, pada ketika itu Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa sama. Wa akadal amra bisiyamih, dan Nabi tekankan, memberi penekanan kepada sahabat-sahabat, memberi motivate kepada sahabat supaya berpuasa, dan sahabat-sahabat juga mereka menggalakkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Itu peringkat kedua. Ini cerita tentang hari Ashura. Peringkat yang ketiganya, apabila difardukan puasa bulan Ramadan, difardukan saja puasa bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunnya ayat tersebut, maka Nabi telah tinggalkan. Nabi tinggalkan apa? Nabi tinggalkan menyuruh sahabat-sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Mana Nabi tak memberi penekanan dah. Nanti kita akan bincanglah mengenai status puasa pada hari Ashura pada awal-awal Islam ni. Kemudian peringkat yang terakhir, yang keempat, Nabi SAW di akhir tahun, di akhir tahun kewafatan Nabi ini, Nabi berazam pada di akhir umur Nabi, iaitu Nabi tak nak berpuasa tunggal, tak nak puasa 10 Muharram saja. 10 Muharram saja puasa pada hari Ashura. Bahkan Nabi nak menggabungkan dengan hari yang lain. Tadi peringkat ketiga, peringkat yang kedua, Nabi nak sama dengan orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, kerana mereka ini beramal, ada sandaran sebab mereka Ahlul Kitab. Bila di saat-saat akhir kewafatan Nabi, Nabi tak suka. Nabi tak suka nak ibadat sama dengan mereka. Bahkan kena gabungkan dengan hari yang lain, sama ada 9 dan 10 Muharram ataupun 10 dan 11 Muharram. Sebab apa Nabi nak lain? Nabi nak berlainan dengan Ahlul Kitab dari sudut ibadatnya. Ibadat puasa Nabi tak nak sama dengan Ahlul Kitab. Itu tentang ibadat. Kalau tak ibadat dari segi pakaian, dari segi moral, dari segi budaya, lagilah Nabi tak suka. Kalau segi ibadat pun Nabi tak nak sama dengan mereka. Kalau boleh Nabi nak lain daripada mereka. Ini semua pada hari Ashura. Kita lihat pada hari Ashura, pada Ashura ini berlaku pada 10 Muharram. Orang Melayu ada juga hari Ashura tapi terkena dengan bubur apa? Bubur Ashura. Di setiap negeri rasa lain-lain. Kalau Kelantan dia rasa manis sikit. Ada semua negeri, setiap negeri ada cara yang berbeza-beza. Bila kita sebut pada awal-awal tadi tentang hijrah Nabi. Hijrah Nabi sebenarnya bukan pada bulan Muharram. Bila sebut tentang hijrah Nabi, bila sebut bulan Muharram, kita akan kaitkan dengan hijrah Nabi. Hijrah Nabi bukan pada bulan Muharram. Nabi sampai ke Madinah, hijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai Nabi ke Madinah itu adalah pada tanggal 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Nabi berhijrah bila? Pada akhir bulan Safar, selepas bulan Muharram. Lepas bulan Muharram, bulan kedua dalam Islam bulan Safar. Bulan Safar, dalam 27 Safar Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi Nabi tak berhijrah terus, sebab orang-orang Quraisy sedang menjejaki Nabi, sedang mencari Nabi dan juga Abu Bakar. Jadi Nabi menyorok dulu di Gua Sur. Nabi nyorok selama beberapa hari, 3 hari. Kemudian barulah Nabi memulakan perjalanan. Kalau kita lihat 27 Safar, Nabi
berada di Gua Sur 3 hari. Gua Sur daripada Mekah lebih kurang berapa, 10, lebih kurang 10 lah, 10 kilometer kot. 12. Lebih kurang 12 kilometer. Nabi berada di situ selama 3 hari, kemudian baru Nabi berhijrah. Tapi maknanya Nabi start keluar daripada Mekah itu 1 Rabiul Awal sampai ke Mekah adalah 8 Rabiul Awal. Lebih kurang perjalanan Nabi 8 hari. Nabi menaiki unta. Nabi akan bergilir-gilir lah. Sebab unta dia tak boleh naik 8 hari berturut-turut. Dia kena tukar-tukar. Sebab nanti kaki kita akan lenguh, sakit. Tukar-tukar. Ada ketika Nabi akan berjalan, kemudian ada kala Nabi akan menaiki unta. Nabi bertukar, semua sekali perjalanan lebih kurang 8 ke 10 hari lah. Perjalanan naik bas daripada Mekah ke Madinah dalam 6 jam. Dia taklah jauh sangat, 450, lebih kurang lah 450 kilo je. Tapi perjalanan tersebut agak penat lah, sebab memandang dengan cuaca yang panas. Kemudian kalau kita ada tempat perhentian, mereka ada juga perhentian, tapi tidak seperti kita lah. Itu 4 peringkat yang kita sebutkan tadi. Peringkat yang pertama, Nabi berpuasa seorang-seorang di Mekah pada hari Ashura. Peringkat yang kedua, Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa. Peringkat yang ketiga, Nabi tak memberi penekanan kepada sahabat sebab telah difardukan puasa pada bulan Ramadan. Peringkat yang terakhir, Nabi nak gabungkan 10 Muharram ni dengan hari yang lain, sama ada 9 dan juga 10 Muharram ataupun 10 dan 11 Muharram. Kita lihat sikit lagi mengenai pensyariatan puasa pada 9 Muharram. Pada puasa 9 Muharram dipanggil hari Tasu'a. Ulama semua sepakat sebulat suara menyatakan pensyariatan puasa 9 Muharram. Seperti mana 10 Muharram semua ulama sepakat. Tak ada ulama kata makruh, tak ada ulama kata tak boleh puasa. Samalah 9 Muharram. Dan telah datang mengenai puasa 9 Muharram ni sebelum ijma' ulama telah datang hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas kata Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura. Nabi suruh sahabat-sahabat berpuasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, hari tersebut, hari Ashura ni, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mengagungkan hari ini. Maka Nabi SAW menyatakan, fa idza kana al-'amul muqbil, apabila sekiranya aku sempat pada tahun hadapan, insya-Allah sumnal yaumat tasi', aku akan berpuasa pada hari 9 Muharram. Maka Abdullah bin Abbas kata, falam ya'til 'amil muqbil, maka tak datang tahun depan sehinggalah diwafatkan Nabi SAW. Nabi wafat, Nabi tak sempat puasa pada 9 Muharram, tapi azab Nabi itu ada. Dalam riwayat yang lain daripada jalur Abdullah bin Abbas juga, Nabi SAW bersabda, la in baqitu ila qabil la asuman natasi', sekiranya aku masih ada pada tahun hadapan, aku pasti akan berpuasa pada 9 Muharram, iaitu hari Tasu'a. Hikmah berpuasa pada hari Tasu'a 9 Muharram ini yang saya bagi tahu tadi, perkara yang pertama adalah untuk membezakan dengan ibadat orang-orang Yahudi. Kerana orang Yahudi puasa, tapi puasa satu hari 10 Muharram je. Perkara yang kedua, wasala yauma Ashura bi saumin kama naha an yasuma yaumal jum'ah wahadah. Nabi nak sambungkan hari Ashura dengan puasa lain, dengan satu hari sebelum ataupun selepas, sebab Nabi tak nak puasa tunggal. Sebab puasa tunggal ini ada ketika Nabi larang tau, seperti mana puasa tunggal pada hari Jumaat, puasa tunggal pada hari Sabtu. Hari Sabtu je puasa, hari Jumaat sahaja puasa, hari Ahad sahaja puasa. Itu makruh, Nabi larang. Larang tu taklah menunjukkan haram, tetapi makruh. Perkara yang ketiga,
disunatkan puasa pada hari Ashura, pada hari Tasu'a 9 Muharram ni sebagai langkah berhati-hatilah. Kemungkinan 10 Muharram tu jatuh pada 9 Muharram. Jadi puasa dipanggil sebagai langkah berhati-hati. Pensyariatan puasa pada 11 tadi 9 Muharram, 11 Muharram, 10 Muharram, memang kita dah baca hadis awal-awal tadi mengenai dengan 11 Muharram. Apa dalil hujjah dia? Pensyariatan ini 11 Muharram puasa ini ada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi SAW menyatakan, sumu yauma Ashura, puasalah, hendaklah kamu puasa pada hari Ashura. Wa khalifu fihi al-yahud, dan hendaklah kamu buat perkara yang bertentangan dengan orang Yahudi. Macam mana nak buat? Nabi kata, sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman, puasalah satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Ada ulama kata au di sini bermaksud dan, puasalah satu hari sebelum dan satu hari selepas, iaitu 9 dan juga 11. 9, 10, 11. Perkara yang kedua yang bertentangan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi puasa pada 10 je. Kalau kita puasa pada 10 Muharram, maka kita tak puasa 9, maka puasalah pada 11. Itu yang telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab dia, kitab Al-Um, dan juga kitab Imla, iaitu disunatkan untuk berpuasa 3 hari. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalam kitab dia, kitab dan juga kitab Al-Imla, disunatkan puasa 3 hari, 9, 10 dan juga 11. Mengenai puasa 8 Muharram dan 10 Muharram, 8, 10, 8, 9, 10. Sebenarnya 9, 10, 11 itu sudah cukup. Tapi kalau nak puasa pada 8, dalam kitab Asnal Matalib dikatakan disunatkan juga berpuasa 8 Muharram sebagai langkah berhati-hati. 8, 9, 10 disunatkan puasalah. Walaupun sebahagian ulama tak bersetuju. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Ar-Ramli juga menyatakan dalam kitabnya disunatkan berpuasa pada 8 Muharram. Dia kata samalah seperti mana bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulan terbaik dalam di dunia ini, 1 sampai 10 Zulhijjah. Yang sunatnya adalah puasa 9 Zulhijjah, puasa pada 9 Zulhijjah. Ketika mana manusia sedang wukuf, pada ketika itu orang yang tak berwukuf disunatkan berpuasa. 8 Zulhijjah sebenarnya bukan sekadar 8, 1 sampai 8 disunatkan puasa. 1 sampai 8 Zulhijjah. Jadi Imam Ramli kata sama juga dalam bulan Muharram. Puasa 9 Zulhijjah lebih afdal daripada berbanding puasa 10 Muharram. Ialah sebab apa? Sebab puasa 9 Zulhijjah ganjarannya lebih. Diampunkan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelum, 1 tahun selepas. Puasa 9 Zulhijjah. Puasa pada 10 Muharram diampunkan dosa setahun je. Sudah pasti puasa pada 9 Zulhijjah lebih afdal berbanding puasa 10 Muharram. Sebab apa? Kerana puasa Zulhijjah ini, puasa 9 Zulhijjah, ketika mana manusia sedang wukuf, puasa 9 Zulhijjah hanya dikhususkan untuk umat Nabi SAW, tak diberikan kepada umat sebelum ni. Puasa 10 Muharram bukan sekadar kita umat Nabi Muhammad je puasa. Orang Yahudi dulu sebelum umat Nabi Muhammad dah puasa dah. Orang zaman jahiliah dah puasa dah. Jadi bila sebut tentang umat sebelum daripada Nabi dengan umat Nabi, mana lebih baik? Umat Nabi SAW lebih baik. Sebab itu dilarang umat-umat terdahulu masuk syurga, melainkan umat Nabi Muhammad masuk syurga dulu, baru mereka akan menyusul selepas itu. Kemudian walaupun kita ni umat yang terakhir, tak adalah umat Nabi selepas ni, kita lah umat Nabi Muhammad yang terakhir, dan tak akan diutuskan Nabi, tak akan diutuskan umat bagi Nabi selepas inilah. Inilah umat yang terakhir bagi Nabi SAW. Umat yang terakhir dimasukkan syurga lebih awal. Itu kelebihan lah.
Dan juga kita dibuat satu kebaikan digandakan, 10 kebaikan. Ini semua kelebihan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang kita lihat mengenai dengan kewajipan puasa pada hari Ashura pada awal-awal Islam. Ulama berbeza pendapat sebenarnya mengenai dengan kewajipan puasa sebelum pensyariatan puasa pada bulan Ramadan. Ada dua pendapat yang masyhur yang telah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i sebut di mana dalam kitab, disebutkan juga dalam kitab Majmu', Imam An-Nawawi nukilkan. Perkara yang pertama, pendapat yang pertama, sebenarnya puasa Ashura ni tidak wajib sebelum puasa Ramadan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Ashura ni, pendapat pertama kata puasa ni puasa tak wajib. Tidak ada puasa wajib sama sekali. Bahkan puasa ni puasa yang sunat je. Inilah zahir daripada pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan majoriti di kalangan ashabus Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i, mereka menyatakan puasa Ashura ini asalnya tidak wajib, sunat je. Pendapat selain daripada mazhab Syafi'i, terutama dalam mazhab Abu Hanifah, mereka menyatakan puasa hari Ashura ini adalah wajib. Wajib, dan telah dimansuhkan puasa hari Ashura tersebut dengan puasa pada bulan Ramadan. Adalah dalil-dalil ya. Sebenarnya dalil hadis yang sama juga, cuma mereka kupas dari sudut yang berbeza. Okey. Kita tak boleh sebutlah dalil-dalil, mungkin agak panjang sikit perbahasan ya. Cuma kita nyatakan di sini, kita nyatakan apa di sini, iaitu yang masyhur dalam kitab-kitab usul, iaitu kita katakan dalam kitab usul yang masyhurnya adalah dimansuhkan. Hukumnya asalnya diwajibkan, kemudian dimansuhkan. Bukanlah daripada hukum yang ringan menjadi berat. Maksud ringan jadi berat macam mana? Asalnya puasa hari Ashura tu wajib. Wajib 1 hari. Kemudian menjadi berat bila mana difardukan bulan Ramadan, jadi 30 hari puasa. Tapi yang masyhur dalam kitab-kitab usul, dia kata puasa pada hari Ashura juga hukumnya adalah wajib, dan kemudian dimasukkan kewajipan tersebut dengan puasa pada hari pada bulan Ramadan. Okey. Kelebihan puasa pada hari Ashura 10 Muharram. Kelebihan dia, Nabi SAW menggalakkan puasa ni sebelum difardukan puasa Ramadan. Kemudian Nabi pun selalu berpuasa. Datang beberapa hadis yang banyaklah. Kita lihat hadis yang pertama daripada Jabir bin Samurah. Dia berkata, kan Rasulullah SAW ya'muruna bi siyami yaumi Ashura. Nabi SAW perintahkan kami berpuasa pada hari Ashura, wa yahussuna alaihi wa yata'ahaduna indahu. Nabi selalu memberi motivate kepada kami, Nabi selalu perhatikan kami, Nabi selalu pantau kami supaya kami berpuasa. Falamma furida Ramadan, bila difardukan Ramadan, lam ya'murna, Nabi tak suruh kami dah. Nabi tak suruh, Nabi tak larang. Dan Nabi tak pantau kami dah, terpulang pada kami nak puasa ataupun tidak. Kemudian hadis yang kedua daripada Ubaidillah bin Abi Yazid. Dia mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pernah ditanyakan kepada Ibnu Abbas mengenai puasa pada hari Ashura. Maka Ibnu Abbas jawab, ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yawman yatlub fadlahu 'ala al-ayyam illa hadzal yawm wala syahran illa hadzal syahr. Pernah ditanyakan puasa hari Ashura kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas jawab, aku tak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu hari yang Nabi mencari-cari kelebihan. Mencari-cari kelebihan, melainkan hari ini iaitu hari Ashura, melainkan pada bulan ini iaitu pada bulan Ramadan. Nabi akan mencari-cari kelebihan pada puasa pada bulan Ramadan dan juga puasa pada hari ini iaitu pada hari Ashura 10 Muharram.
Hadis daripada Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura." Puasa pada hari Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah, akan diampunkan dosa 1 tahun sebelum. Ini semua ini adalah pemurahnya Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap kita semua, mengenai memberi 2 hari yang teristimewa, 2 puasa teristimewa, iaitu hari Asyura dan juga pada bulan Ramadan. Dilebihkan ganjarannya berbanding hari-hari ataupun ibadat puasa yang lain. Sebab puasa ini sama ada lebih kelebihan dia, lebih berbanding puasa yang lain. Itu semua apa yang disebut dalam hadis ni. Yang tak disebut, bukan kita boleh reka-reka. Apa yang hadis sebut, puasa ini ganjarannya besar, maka puasa inilah ganjarannya besar. Yang tak disebut dalam hadis, maka tidak ada kelebihan. Puasa pada bulan Muharram ni, dia tak ada kelebihan melainkan puasa pada hari Asyura dan juga pada hari Tasu'a. 1 Muharram, 10, 30 Muharram, pertengahan Muharram, dia tak ada kelebihan. Kalau 1 Muharram tuan-tuan nak puasa, puasalah. Dia kita tak kata ada kelebihan yang tersendirilah, melainkan dia termasuk di dalam keumuman hadis. Keumuman hadis apa? Keumuman hadis menyatakan kelebihan berpuasa dalam bulan-bulan haram. Itu je. Kelebihan berpuasa dalam bulan-bulan haram. Pernah ditanyakan kepada Ibnu Bas, rahimahullahu taala, mufti Saudi, mantan mufti Saudi dulu, mengenai dengan apa hukum berpuasa bulan Muharram sebulan penuh. Maka dia jawab apa? Syahrul Muharram masyru'un siyam. Puasa bulan Muharram disyariatkan berpuasa. Puasa bulan Muharram, puasa yang disyariatkan berdasarkan hadis Nabi, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal puasa selepas bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Itu yang dia jawab. Bila tanyakan puasa sebulan penuh, dia kata puasa yang disyariatkan, bukan perkara bid'ah. Fa idza shamahu kulluhu fa huwa tayyib. Kalau dia puasa sebulan penuh, maka itu adalah baik, hukumnya harus. Ataupun shamat tasi' wal 'ashir wal 11 fadzalika sunnah. Tapi kalau dia berpuasa pada 9, 10 dan juga 11, itu adalah sunnah. Puasa sebulan penuh baik dan harus. Puasa 9, 10 dan 11 Muharram, itu adalah puasa yang kita panggil sunnah, puasa yang sunnah. Dan diampunkan dosa setahun ini adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa besar kena bertaubat dengan Allah Ta'ala lah. Dan bukan dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia kena minta ampun dengan manusia. Cuma kalau manusia tu tidak ada dosa kecil, mungkin sikit dengan dosa kecil, dia ada dosa besar je, maka diharapkan dengan limpah rahmat Allah Ta'ala, diharapkan mungkin berkemungkinan akan diringankan dosa besar tersebut. Itu saja. Tapi terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, mengenai dengan digabungkan puasa ni pada hari-hari yang lain, digabungkan puasa ataupun ditunggalkan puasa pada hari Asyura, adakah dibenarkan ataupun tidak? Sunnah puasa pada hari Asyura ni kena gabungkan, satu hari sebelum ataupun satu hari selepas, 9, 10 Muharram ataupun 10, 11 Muharram. Okey. Bahkan Imam Syafi'i telah naskan, telah tekskan dalam kitab dia, kitab iaitu disunatkan puasa 3 hari yang kita sebutkan tadi. Dan dia menyatakan, Imam Syafi'i menyatakan tidak mengapa kalau nak berpuasa tunggal 10 Muharram. Tidaklah makruh, hukumnya harus saja kalau nak berpuasa tunggal 10 Muharram. Kerana Nabi SAW melakukan perkara yang sama, puasa 10 Muharram, tapi Nabi ada azam nak buat puasa 1 hari sebelum, tapi tak kesampaian hajat Nabi sebab Nabi telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kerana ada hadis mengenai puasa 10 Muharram, ada kelebihan puasa 10 Muharram dalam hadis.
Dia tak sebut 10 dan juga 9. Dia tak sebut 10 dan juga 11. Ada satu hadis yang kita baca pada awal-awal tadi, cerita tentang kelebihan berpuasa 10 hari semata-mata. Sebab itu Imam Syafi'i kata kalau nak malas sangat puasa 10 Muharram pun tak apa. Tapi yang terbaik 9, 10 dan juga 11. Tidak dinafikan. Hikmah yang kita sebutkan tadi, puasa satu hari sebelum, satu hari selepas, tak dinafikan hikmah. Tetapi kalau nak puasa satu hari, silakan. Imam Ar-Ramli menyebutkan, wa zahiru ma zukira min tashbihihi bi yaumil jum'ah annahu yukrah ifraduhu lakin fil la ba'sa bi ifradih. Imam Ar-Ramli menyebutkan, kalau kita tengok zahirnya menyerupai puasa satu hari ini 10 Muharram sama dengan puasa hari Jumaat. Sebab dia menunggalkan puasa, makruh. Tetapi dalam kitab Imam Syafi'i menyatakan tidak mengapa menunggalkan puasa pada 10 Muharram. Bagaimana kalau kita tunggalkan puasa, iaitu kita menunggalkan puasa pada 10 Muharram saja, secara kebetulan puasa 10 Muharram itu jatuh pada hari Jumaat contohnya. Macam inilah, kita 9 Muharram pada hari Khamis, betul 9 Muharram pada hari Khamis, 10 Muharram pada hari Jumaat. Tapi kita tak nak puasa pada 9, tak nak puasa pada 11 Muharram, tapi puasa pada 10 Muharram. Tapi 10 Muharram tu jatuh pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni Nabi larang berpuasa tunggal pada hari Jumaat. Kalau nak berpuasa pada hari Jumaat, hendaklah berpuasa pada satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Itu yang dinyatakan. Pernah soalan ini ditanyakan kepada Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini juga tak salah mantan mufti apa? Saudi juga. Dia pernah ditanyakan mengenai puasa tunggal pada hari Jumaat pada 10 Muharram tapi jatuh pada hari Jumaat. Adakah harus puasa tersebut puasa tunggal? Maka Syekh menjawab, dia kata siyamu yaumil jum'ah munfaridan naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa tunggal pada hari Jumaat Nabi larang. Walau sadafa yaumal jum'ah yauma Asyura. Kalaulah bertepatan hari Jumaat tersebut adalah 10 Muharram, hari Asyura, maka dia pun berpuasa. Fa innahu la haraja alaihi an yufridahu, maka hukumnya tidak mengapa, tidak berdosa dia menunggalkan puasa, iaitu pada 10 Muharram pada hari Jumaat tersebut. Kerana apa? Kerana dia berpuasa tadi, puasa pada hari Asyura, bukan puasa pada hari Jumaat. Kerana itu Nabi SAW menyatakan la takhussu yaumal jumu'ah bisiyamin wa la lailatuha biqiyamin. Jangan kamu khususkan pada hari Jumaat je kamu nak berpuasa. Jangan kamu khususkan pada hari malam Jumaat je kamu nak beribadat. Tidak, kamu nak qiyam pada malam Jumaat je, tidak. Kamu qiyamlah pada malam-malam yang lain juga, dan kamu puasalah pada hari-hari lain juga. Jadi Syekh menjawab, dia kata tidak makruh dan tidak termasuk dalam larangan Nabi. Sebab dia berpuasa bukanlah puasa pada hari Jumaat, tapi dia berpuasa ini adalah berpuasa dia adalah kerana hari Asyura. Wala lailatuha biqiyam. Janganlah kamu khususkan hari Jumaat, malam Jumaat je kamu nak qiyam. Macam kita lah, kita ni kalau malam Jumaat je sembahyang hajat, malam lain tak sembahyang hajat. Hari Khamis malam Jumaat sembahyang hajat. Sebenarnya sembahyang hajat ni nak buat janganlah khususkan pada malam Jumaat je, malam-malam lain pun buatlah juga. Kalau nak cuma kita bila sebut tentang baca Yasin malam Jumaat, lepas tu package sekali sembahyang Isyak dengan sembahyang hajat, boleh. Tapi kalau buat tak selalu pun bagus. Kalau nak buat selalu, kena buat juga pada malam-malam yang lain. Okey. Kita lihat dalam mazhab Syafi'i kita, adakah makruh berpuasa? Mazhab Syafi'i juga menyatakan tidak makruh. Telah difatwakan oleh Ibnu Abdis Salam perkara tersebut. Fatwa Ibnu Abdis Salam berbeza. Dia menyatakan hukumnya adalah makruh, tapi pendapat mazhab Syafi'i yang kuat adalah tidak makruh. Okey. Kemudian boleh tak kita gabung puasa ni dengan puasa qada dan sebagainya? Maka di sini kita lihat, saya simpulkan kepada tiga, di mana?
Saya simpulkan kepada 3 pendapat lah. Saya simpulkan kepada tiga pendapat, walaupun perbahasan agak panjang, kita tak boleh baca. Kita simpulkan je. Pendapat yang pertama mengatakan sah tasyrik. Tasyrik ni 2 niat, satu ibadat. Ibadat hari Jumaat ni puasa hari Ashura, tapi dia puasa qada dan juga puasa pada hari Ashura. Maka dapat pahala. Pahala apa? Semua pahala dapat. Pahala Ashura pun dapat, pahala qada pun dapat. Ini pendapat majoriti di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, seperti Imam Ar-Ramli, Imam Syamsuddin Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar dan juga selain daripada mereka. Pendapat yang kedua, dia kata tak sah, semua batal. Kalau niat puasa hari Ashura dan juga puasa qada, dua-dua tak sah, dua-dua batal. Ini pendapat Imam Asnawi. Pendapat ini pendapat yang tak kuat lah. Pendapat yang ketiga, dia kata sah, tetapi akan dapat pahala fardu sahaja, tak dapat pahala sunat Ashura. Pendapat ini pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Iraqi. Tapi pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah puasa sunat ni boleh digabungkan. Macam mandi lah. Mandi sunat Jumaat digabungkan mandi wajib. Mandi sunat Jumaat digabungkan dengan mandi sunat ihram. Semua boleh. Bab mandi semua boleh digabungkan. Bab puasa pun semua boleh digabungkan. Melainkan puasa Ramadan tak boleh gabung. Puasa Ramadan dia kena puasa Ramadan saja. Tak boleh puasa Ramadan dengan puasa sunat. Okey. Yang terakhir pada malam ini mengenai dengan perkara-perkara sunat ini dalam bulan Ashura. Puasa sunat kita sebutkan tadi, tak ada kelebihan apa-apa puasa, hanya yang disebutkan dalam hadis puasa bulan Muharram adalah puasa hari Ashura, dan juga puasa pada hari Tasu'a. Mengenai mandi, man yaghtasala yauma Ashura lam yamrud zalikal am. Siapa yang mandi pada hari Ashura tidak akan sakit tahun tu. Setahun tak akan sakit. Ini semua hadis yang maudhu', hadis palsu. Siapa yang siapa yang celak pada hari Ashura pakai celak, maka tak akan sakit mata pada tahun tersebut. Ini semua hadis palsu. Hadis mengenai kelebihan potong kuku, kelebihan mandi ataupun kelebihan ibadat pada hari Ashura, ini semua adalah kebanyakan adalah hadis-hadis yang palsu. Hadis yang sahih adalah puasa. Dan satu lagi hadis yang hadis tentang memberi nafkah. Memberi nafkah kepada keluarga kita. Kita lebihkan nafkah, beri belanja lebih kepada isteri dan juga anak-anak pada hari Ashura. Hadis ini sebahagian ulama menyatakan hadis ni hadis yang lemah. Sebahagian ulama menyatakan hadis ini lemah. Sebahagian di kalangan ulama menyatakan hadis ini lemah, dan pelbagai jalur riwayat menyatakan hadis memberi keluasan rezeki ataupun nafkah kepada keluarga ini pada hari Ashura. Semua jalur-jalurnya lemah, tapi bila digabung-gabung dia akan jadi kuat. Tapi sebahagian ulama menyatakan hadis ini hadis yang lemah dan tak boleh digabungkan menjadi dia tak boleh naik taraf menjadi hadis yang kuat. Ada dua pandangan di kalangan ulama lah. Wa man tasaddaqa fihi kana ka sadaqatis sanah. Siapa yang bersedekah pada hari Ashura, maka seolah-olah dia bersedekah setahun. Man wasa'a ala ahlihi yauma Ashura. Siapa yang memberi keluasan kepada keluarganya dalam memberi nafkah pada hari Ashura, maka Allah Ta'ala akan memberi keluasan rezeki pada dia lah. Awsa Allah alaihi sa'iras sanah. Allah Ta'ala akan memberi keluasan rezeki kepada dia dalam sepanjang tahun. Kemudian Ibnu Sufyan bin apa? Sufyan bin Uyainah, dia kata, aku telah beramal dengan hadis ini selama 50-60 tahun, dan aku telah cuba perkara ni selama 50-60 tahun. Fama ra'ayna illa khairan. Alhamdulillah, dan aku lihat semuanya baik. Maknanya rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama yang menyatakan hadis ni lemah dan tak boleh diamalkan, hanya yang diamalkan adalah hadis puasa saja,
mereka berdalilkan, mereka menyatakan hadis Sufyan, apa yang dibuat oleh Sufyan ni, ini adalah bukan hadis, dia di kalangan tabi'in. Jadi perbuatan dia tak dianggap sebagai dalil ataupun hujjah. Walaupun sebahagian di kalangan ulama-ulama Syafi'i mereka menyatakan hadis yang lemah ni digabung-gabung, maka dia akan naik martabatnya sikit kuat. Yang terakhir juga pada malam ini insya-Allah mengenai dengan orang-orang Syiah, mereka menjadikan hari Asyura ni sebagai maktam. Maktam ni apa? Satu bid'ah yang munkarah, satu bid'ah yang sangat teruk, yang menyanggahi dengan Ahlus Sunnah, iaitu mereka meraihkan hari kematian, dipenggal kepala anak Sayyidina Ali, Husain, Husain. Jadi mereka meraihkan, mereka sambut dan mereka menamakan hari tersebut hari maktam. Jadi sebab tu mereka pukul diri mereka dengan pisau, pedang, mereka lukakan diri mereka kerana mereka nak mengingati bagaimana kesakitan yang telah dialami oleh anak Sayyidina Ali ni. Perkara tersebut perkara yang bercanggahan dengan Ahlus Sunnah, dan sebab itu kita menyambut Maulid Nabi, sebahagian di kalangan ulama tidak setuju tu. Sebab hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, hari kematian Nabi pun sama 12 Rabiul Awal. Sebab itu mereka kata siapa yang menyambut hari kelahiran Nabi seolah-olah dia menyambut hari kematian Nabi, sama dengan golongan-golongan Syiah, dipanggil sebagai maktam. Tapi sebenarnya kita sambut kelahiran Nabi ni, kita cerita tentang kelebihan-kelebihan Nabi, kita bagaimana sejarah-sejarah Nabi itu sajalah. Ada apa-apa soalan ni? Orang Yahudi masih buat, sekarang masih buat lagi. Kalau ikutkan orang, kalau yang berpegang dengan Ahlul Kitab, dengan kitab Taurat betul-betul, mereka akan buat. Sebab hari tersebut hari yang diselamatkan Nabi Musa dan juga Bani Israel. Kalau mereka yang berpegang betul-betul dengan kitab, makna dipanggil Ahlul Kitab, mereka akan beramal. Kerana Fir'aun ini dia megah dengan air yang ada di sungai yang ada di bawah istana dia. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Dia panggil kaum dia, tengok bawah istana aku sungai yang sedang mengalir. Dia bangga. Last sekali dengan bangga dia terhadap sungai bawah istana dia, Allah Ta'ala matikan dia dengan apa yang dia banggakan, iaitu dengan air. Dia mati dalam keadaan lemas. Ini semua Allah Ta'ala tunjukkan kepada Fir'aun dan juga kepada umat selepas daripadanya sebagai satu pengajaran kepada kita lah. Jadi disunatkan kita berpuasa 9 dan juga 10, iaitu pada lusa, hari Khamis dan juga hari Jumaat ini. Yang terbaik dalam kitab dalam kitab Imam Syafi'i, dia tekskan, dia kata disunatkan puasa 9, 10 dan juga 11. Cukup sekadar itu dulu. 3 hari. 3 hari yang paling baik lah. 3 hari, 9 hari Khamis, Jumaat dan juga Sabtu. 9, 10, 11 Muharram. Kalau 9, 10 pun boleh, ataupun 10 dan juga 11 pun boleh. Kalau 10 saja pun boleh. 10 saja pun boleh. Ahlul Kitab ni, dia Ahlul Kitab ni berkahwin dengan Ahlul Kitab dibenarkan. Makan penyembelihan Ahlul Kitab pun dibenarkan juga. Cuma kita tak tahu status Ahlul Kitab tu. Kita nak cari Ahlul Kitab yang betul-betul, yang berpegang dengan kitab Taurat, Injil, ada ke tak? Itu yang kita tidak pasti. Kalau ada pun mungkin yang berpegang dengan kitab yang telah diselewengkan. Kita nak berpegang dengan kitab asal. Itu kita tak pasti sama ada ataupun tak ada. Sebab ada orang bagi pendapat, dia kata yang ahli kitab yang sekarang ni orang-orang
orang-orang Kristian yang duduk dekat di Sinai dia. Itu saya saya tak tahu. Tapi yang berpegang dengan ahli kitab, kalau ada dia berpegang dengan sebelum kitab Injil diselewengkan. Kalau dia dah diselewengkan, walaupun dia berpegang dengan kitab Injil tersebut, maka tak dipanggil ahli kitab. Okey, cukup sekadar dulu. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.